kembali, kita akan lihat masih bab 1 Masih bab 1 ubahan. Okey, kamu sudah belajar ubahan langsung. Okey, katakan Y berubah langsung dengan X. Tukar kepada persamaan. Okey, bentuk begini. Kalau ubahan songsang itu cikgu sudah bagi tahu di bawah, ubah songsang kan. So, kalau tukarkan kepada pemala, so K per X. Okay? So, ini persamaan dia. Okay. Langsung dan songsang, apabila kamu gabungkan, dia akan jadi ubahan tercantum. Okay, ubahan tercantum. Okay, contoh di sini, dia boleh cantumkan dua kuantiti ya. Okay, antaranya songsang. Songsang boleh ada dua kuantiti ya. Contohnya, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Dua anu Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ada dua. Dicantumkan dua. Okey. Y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan X dan Z. Dicantumkan dua. Okey. Boleh juga ada jenis yang ketiga. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Ubahan songsang itu di bawah kamu tuliskan. Kalau langsung itu secara terus kamu tuliskan di atas. Okey. Cikgu bagikan contoh. Okay, jarak S. Okey. Yang dilalui oleh S sesuatu jarak perubahan secara langsung dengan pecutan A. Secara langsung dengan pecutan A. Dan kuasa 2 masa. Kuasa 2 masa. Kuasa 2 masa. Okay. So, S berkadar dengan AT square. Jarak dilalui berkadar secara langsung dengan pecutan dan masa. Semakin pecut, semakin jauh dia berjalan. Semakin lama dia bergerak, semakin jauh dia berjalan. Ini maksud dia. Okay. Dua-dua adalah kadar langsung, secara langsung. So, semua ditulis di atas. Maka, kamu boleh tukarkan simbol ini kepada persamaan, tambahkan permala. Okay. So, ini persamaan yang terbentuk. Dan dia akan bagi situasi. Diberi. Sentiasa kamu perhatikan maklumat yang dibagi. Diberi S adalah 40 meter. Diberi pecutan A 2 minit per saat. Dan masa diambil 5 saat. Okay, maka kamu perlu tentukan K dulu. Okay, pemala dia. Supaya kamu boleh membentuk persamaan, masukkan semua maklumat. S 40 sama dengan K tidak tahu. A 2 T 5 kuasa 2. So 40 25 darab 2 50 K 40. So nombor pindah ke sebelah, di darab akan jadi dibahagi. So K kamu batalkan jadi 4/5 K. So persamaan akhirnya kamu balik kepada persamaan menggunakan K ini ya. Nilai K ini kamu masukkan. So persamaan kamu S sama dengan K 4/5 pecutan dan masa. So, persamaan yang kamu bentuk. Lagi. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Kalau langsung tu di atas, dan secara songsang dengan Z. Dan diberi, dia akan bagi maklumat. Diberi Y sama 12, X sama 4, Z sama 5. X, Y, Z semua dibagi. Kenapa semua dibagi? Sebab kamu perlu cari pemala. Okey. Ini kadar mesti bertukar kepada pemala apabila kamu membentuk persamaan. So, Y 12, X 4, Z 5. Okey.
Sekarang kita akan bergerak apabila bahagi itu menjadi darab ke sebelah. Darab akan jadi bahagi di sebelah. K tetap di kanan, di sebelah kanan. So 12 darab 5 bahagi 4 batalkan. So K kamu dapat 3. Persamaan yang kamu dapat adalah Y, masih balik kepada sini ya. Y sama dengan K, K3 berkadar dengan X, 3X per Z. So ini persamaan kamu. Okay, ini persamaan kamu. Dan yang kedua, selepas diberi untuk carikan persamaan kamu, selalu cikgu kata step pertama mesti dia suruh mencari persamaan. Yang kedua, okay, di bahagian ini ya. So di bahagian yang kedua dia akan suruh cari nilai Y. Apabila X bagi 8, Z bagi 3. Kamu sudah ada persamaan, gantikan semua masuk. Okey, Y tidak tahu, balik kepada persamaan 3, X kamu 8, ganti, Z 3, batal, so Y kamu dapat 8. Sangat senang, teruskan gantian saja, okey? Daripada maklumat-maklumat yang diberi. Okey, ini contoh kepada jenis yang ketiga ini ya. Berkadar langsung dan songsang pada masa yang sama. Okey, kita akan lihat lagi satu contoh yang ada kuasa 2. Okey, soalan ini lebih terus. Dia kata E berubah secara langsung dengan F kuasa 2 berkadar songsang dengan G. Dan dia beri maklumat. Kita mau tukar kepada pemalangan. So, dia akan diberi. Okey. Diberi E. Diberi E 24. F 2. G 3. Gantikan semua masuk supaya kamu boleh mencari pemalang ini. E 24 ganti ya, 24. K tidak tahu, tulis F 2 kuasa 2. G 3. So pindahkan 24 darab 3 ini darab dengan K pindah jadi bahagi 2 kuasa 2 4. So tinggalkan K di sebelah, batalkan 6. So K kamu dapat 18. Okey, apabila sudah dapat K ganti masuk supaya ada persamaan kamu. E sama dengan K 18, F kuasa 2 per G. So ini persamaan kamu. Sentiasa pada langkah pertama untuk mendapatkan pemalang sebagai mencari persamaan kamu. Okey. Seterusnya. Ini sama ada dia katakan persamaan ataupun dengar baik-baik. Dia akan kata ungkapkan I dalam sebutan F dan G. Tengok baik-baik. Ungkapkan I dalam sebutan F dan G. Sama dua ini. Jawapan yang sama ini. Sama dia kata persamaan. Cari persamaan. Ataupun dia kata ungkapkan ungkapkan I dalam sebutan F dan G. Sebenarnya dia adalah benda yang sama. Okey, yang bahagian kedua ini bahagian pertama. Bahagian kedua daripada persamaan yang kamu dapat ini, biasa dia akan suruh cari hitungkan nilai. Hitungkan nilai G apabila I dibagi 12 F 6. Dan daripada persamaan juga I 12 sama dengan 18 F 6 kuasa 2. Bahagi G tidak tahu. Okey, terbalikkan dua ni. Kalau dia dibahagi, pindah ke atas, dia akan jadi yang dicari. So 18 6 kuasa 2 36 kan? Terus darab 36 bahagi G. G sudah dipindah ke atas, 12 dipindah ke bawah. So boleh batalkan ini. Nilai G kamu dapat 54. So ini untuk menyelesaikan soalan tercantum. Okey, agak senang Okey, cikgu mau bagikan satu soalan lagi. Jika dia bukan
beri dalam ayat E berkadar langsung dengan F kuasa 2 berkadar songsang dengan G, maka dia akan bagi dalam bentuk jadual. Kita lihat bagaimana jadual yang diberi ya. Okey, contohnya, jadi kamu mesti pandai baca jadual dan juga kamu mesti pandai bacakan ayatnya. Ada 3 ubah, boleh ubah. Begini. Begini sama juga dengan yang tadi. Yang ini bukan beri dalam ayat. Apa yang perlu dicari? Nilai sekarang ini kan. Okey. Sekarang ayat dia begini. G berubah secara langsung dengan V dan secara songsang dengan punca kuasa 2 T. Bacakan ayat dia dan kamu transfer. Ini songsang, ini langsung. Pertama, tukarkan ini kepada equal K. Yang lain-lain salin balik. G, V, punca, T. Okey, untuk mencarikan K, kita masukkan satu set. Satu baris ini nilai G, 32. K, tidak tahu yang ingin dicari. B, 4. T, 9. K. Kalau dibahagi di bawah, kita darab ke atas. Okey, punca 9. Kalau darab, kita akan jadi bahagi. So, tinggalkan K di sebelah. Okey, ini 1, 8. Ini punca akan dapat 3. 8 darab 3, 24. So, nilai K kamu dapat 24. Apabila sudah dapat nilai K, masuk balik kepada yang persamaan yang kamu ingin cari. Pemala yang berubah itu. Okay, so akhir kamu akan dapat G sama dengan 24 V per punca T. Ini persamaan kamu. Okay, daripada persamaan, dia akan suruh cari nilai H ini. Okay. Persamaan. G nilai dia 27. Sama dengan 24. B nilai dia 3. Punca H. Okey. Kalau dia dibahagi di bawah, pindah. Jadi dia punca H sama dengan 24 darab 3 bahagi 27. Okey, kita selesaikan bahagian sini dulu. 24 kita batalkan. Ini. Okey. So 24 8. Ini boleh lagi 8. So punca H. Punca H akhirnya kamu dapat 8/3. Sudah dapat cari nilai H. Okey, bukan. Ini punca. Kalau punca pindah ke sebelah akan jadi kuasa 2. Okey. So kuasa 2 kamu akan dapat 8 kuasa 2 64. 3 kuasa 2 9. So nilai H kamu ini. Kalau ringkaskan kamu akan jadi dapat 1/9. So nilai H ini kamu akan dapat 7 1/9 nilai dia. Okey. Ini dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Okey. Okey, di sini sampai di sini cikgu bagi penerangan berkenaan dengan ubahan tercantum. So kalau kamu kurang faham, kamu lihat balik contoh-contoh. Sentiasa cari persamaan, pemala dulu. Okey, kadar ini tukar kepada ini. Yang lain kekalkan. Okey, yang lain kekalkan. So sentiasa dapatkan pemala sebagai langkah pertama kamu untuk mencari persamaan sebelum kamu boleh mencari nilai pada langkah yang kedua. Sentiasa ini adalah langkah pertama, ini langkah kedua dalam soalan. Okey, sekian, terima kasih.